Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهر الله الفاتحة. Alhamdulillah, kita syukur di atas nikmat kehidupan iman Islam yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Yang dimuliakan pengurusi majlis merangkap Tuan Imam, itulah Tuan Megang kita, Tuan Megatih, pada barisan kepimpinan Ahli Jawatankuasa Masjid, Ahli Jawatankuasa Khuriyah, Masjid Purim, seluruh jemaah muslimin dan muslimat. Jadi di atas kereta tadi saya tertanya-tanya apa makna begini. Jadi kalau dalam Google tak tahulah betul tak betul. Jadi peringkat orang tua tolong tegurlah, tolong cerita balik. Jadi dalam sejarah tu dia tulis orang yang buka kampung ni namanya Tok Peri. Itu satu riwayat. Satu riwayat lagi nama kepada pokok Umiah. Itu tak saya baca tadi lah, betul tak betul saya tak tahu apa boleh. Itu tak penting. Yang penting majlis malam ni iaitulah penghayatan Isra wal Mi'raj baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita di bulan Rajab, orang tua-tua kita dulu, tua-tua guru kita dulu, apabila masuk bulan Rajab, mereka tak ketinggalan untuk memuliakan, mentakzimkan dengan menceritakan akan perkara-perkara ini kepada masyarakat. Jadi apa yang mereka tinggalkan kepada kita adalah satu susunan yang baik. Karena mentakzimkan, memuliakan akan syiar, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kampung Pering ni apa syiar Islam? Masjid, surau, kepih atas kepala, tudung atas kepala bagi orang perempuan. Itu syiar, tanda kita. Di antara lain banyak. Di antaranya syiar yang paling agung iaitulah junjungan mulia kita Habibuna sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berkaitan dengan Rasul maka kita muliakan, termasuk bulan Rajab ini. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa mentakzim, memuliakan, menghormati akan syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya dalam hatinya ada perasaan takut, perasaan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tutup guru kita dulu-dulu mai bulan Rajab dia peringat Isra wal Mi'raj. Mai bulan Muharram dia peringat peristiwa yang berkaitan dengan hijrah Rasul. Mai bulan yang berkaitan dengan Rabiul Awal memperingati peristiwa Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi benda ni adalah benda yang baik, benda yang mulia, kerana kita memperingati, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kita ni cerita tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sendiri yang menganjurkan kita cerita tentang kebesaran tanda-tanda Allah, kebesaran Allah Ta'ala. Baik. Wazakirhum bi ayyamillah. Sebut akan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala suruh cerita. Siapa kena cerita?
kepada penganjur, iaitulah jawatankuasa masjid Pering yang mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj di bulan Rajab. Walaupun kita hilang kekangan SOP dan seumpamanya, kita mematuhi, kita tulis nama, cek suhu, pakai mask, bawa sejadah dan seumpamanya. Alhamdulillah, kita tak ketinggalan untuk memperingati satu peristiwa yang agung. Maka majlis pada malam ini adalah majlis yang pertama, majlis ilmu. Yang kedua, majlis silaturahim. Yang ketiga, majlis ini juga dinamakan majlis iman. Pasal apa nama majlis iman? Kerana kita ni beriman kepada apa yang diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam akidah kita wajib beriman dengan dua kalimah syahadah. Dalam akidah yang kita belajar, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu adalah Rasul. Maka tiga akidah yang utama. Yang pertama, wajib kita beriman bab ketuhanan. Kedua, bab kerasulan. Ketiga, seluruh yang dikhabar, yang dicerita, yang disampaikan oleh Rasul, wajib kita beriman. Jadi peristiwa Isra wal Mi'raj di antara peristiwa yang wajib kita beriman. Kita tak boleh ingkar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhanalladzi, maha suci Allah yang asra, yang memperjalankan, yang bawa jalan, abdihi, akan hambanya. Allah Ta'ala mulakan dengan Subhana. Sebab apa? Maha suci Allah daripada kekurangan. Bagi kita orang yang beriman, sekiranya Allah menghendaki untuk mengatakan perkara yang lebih hebat daripada ini pun, wajib kita beriman. Peristiwa yang diceritakan oleh Rasul tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah, Allah Ta'ala jadikan. Apa yang tidak dikehendaki, Allah Ta'ala tak buat. Inna Allah yaf'alu ma yurid. Allah Ta'ala buat apa yang dia kehendak. Jadi cerita ni Allah buat kerana Allah kehendak. Tak mustahil bagi Allah Ta'ala. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan akan hambanya lailan, pada waktu malam, minal masjidil haram, daripada masjidil haram di Mekah, ilal masjidil aqsa, sehinggalah di masjidil aqsa. Kita kaji satu-satu. Maha suci Allah, yakni maha suci daripada kekurangan. Bagi kita orang yang beriman, sekiranya Allah Ta'ala nak menghendaki lebih daripada ini pun, kita boleh terima. Dan pula bukan Nabi berjalan sendiri. Kalau berjalan sendiri boleh. Tidak, Allah Ta'ala yang membawa jalan Nabi kita daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Sebab apa? Allah Ta'ala bawa Rasul kita sampai ke Masjidil Aqsa. Jawapannya, kerana pintu langit berada di betul dengan Batu Sahrah di Palestin. Langit ini berpintu. Peristiwa ini berlaku setahun sebelum hijrah. Kita ni duk deka orang putih balik. Tapi apa orang putih ajak tu semua kita tak ingat. Acik tanya, hari ni berapa jam? Banyak tak boleh jawab. Dia kata hari ni 27 Februari lah. Rajab? Kami tak bisa lupa ingat betul. Boleh kira Januari, Februari, Mac, April. Kira bulan Rajab? Kalau budak-budak sekolah kamu kepala itu. Baik. Peristiwa ini berlaku setahun sebelum hijrah. Lani 1442. 1442 maknanya peristiwa ini berlaku setahun sebelum hijrah. Maknanya ditambah setahun jadi 1443. 1443. 1443 tahun dulu berlaku bila
Isnin setahun sebelum hijrah, iaitulah tahun yang ke-12 kerasulan. Nabi dilantik menjadi rasul tahun yang ke-12. Apa rentetan peristiwa ini berlaku? Kerana kewafatan isteri baginda, iaitulah yang menjadi tulang belakang perjuangan Islam, Siti Khadijah Al-Kubra, wafat. Habis hartanya untuk Islam, habis hartanya untuk Rasulullah membawa iman Islam, membawa akhlak kepada kita, membawa agama kepada kita. Habis harta isteri. Dan kematian pada tahun itu iaitulah bapa saudara baginda, iaitulah Abu Talib, bapa kepada Sayyidina Ali. Dua orang ni meninggal. Siti Khadijah wafat. Ponakan Rasul, duk jaga Rasul kita daripada umur 8 tahun sampai 25 menikah, dia lah yang jaga, meninggal. Maka tekanan demi tekanan diberikan oleh orang-orang musyrikin Mekah, tetapi tidak memadamkan semangat Rasul untuk menyampaikan agama Islam. Walaupun dua orang ini meninggal, Rasul kita nak cubalah nak pergi berdakwah ke Taif. Apabila pergi dakwah ke Taif, bukan orang sambut macam saya malam ni, bagi meja, bagi mikrofon, dah. Dah. Dihalau Rasul kita, jangan masuk kampung kami. Tak boleh. Bukan sahaja dia tak boleh masuk, bahkan Nabi kita dibaling dengan batu sehingga berdarah jasad Nabi kita yang mulia Habibuna sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril turun berunding dengan Rasul kita, nak minta izin. Malaikat yang menjaga bukit untuk mencabut bukit hempak kepada penduduk-penduduk di Taif, seperti mana malaikat menghempak penduduk daripada umat Nabi Lut. Maka Nabi kita bersifat dengan rahmat. Nabi kita kata, jangan. Walaupun mereka tak beriman lah ni, aku yakin, aku berdoa, satu hari nanti benih-benih yang ada di tulang sulbi mereka akan beriman. Apa yang berlaku? Maka pembukaan Islam di India dibuka oleh benih daripada yang didoakan daripada penduduk Taif itu. Kalau kita pergi di Mekah, kita tengok orang India, orang Pakistan duduk satu sampah. Ingat, ini adalah rahmat kasih sayang Rasul. Kalaulah Rasul kita tak bersikap rahmat, mati habis, buat tu takkan satu sampah terbayar. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kegembiraan kepada Rasul dengan cara membawa Rasul kita berjalan untuk menambahkan kekuatan keimanan, menambahkan kerohanian, kematangan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberi satu hadiah, iaitu peristiwa Isra wal Mi'raj kepada Habibuna sallallahu alaihi wasallam. Berlaku pada 27 Rejab, hari Ahad, malam Isnin, iaitulah berlaku pada waktu tengah malam. Rasul kita tengah tidur malam tu di Kaabah, dan ditemani oleh 3 orang, 2 orang. Yang pertama iaitulah bapa saudara baginda yang menemani tidur pada malam tu, iaitulah Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala. Yang kedua, Sayyidina Ja'far At-Tayyar, sepupu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidur di Kaabah. Dan Kaabah tu pasti padanya belah mana. Maka dicerita secara detail dalam kitab Syekh Daud Al-Fatani Kifayatul Mubtadi, yang saya ambil riwayat daripada guru saya almarhum Tuan Guru Haji Said Sid rahimahullah ta'ala, yang dia belajar daripada gurunya pada Mekah. Jadi Kaabah tu pasti di sebelah sini pintu, sebelah sini orang panggil Hajarul Aswad, pintu Kaabah, sebelah sini Hijr Ismail. Rasul kita tidur di sebelah Hijr Ismail.
Rasul kita duduk tengah, Sayyidina Hamzah bapa saudara Rasul teman, dan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Dua-dua orang ni mati syahid nak bawa umat Islam kepada itu. Sayyidina Hamzah dibunuh, disulau dan dicincang badannya sampai lumat, dibelah perutnya, diambil hati, cincang hati, geram, tak dapat Muhammad pun tak apalah, dapat pernahkan dia pada muka kami lagi pada muka. Wahsy disulau Sayyidina Hamzah, kemudian dia belah dada Sayyidina Hamzah, ambil hati, cincang, tokok seorang sikit, geram kepada Nabi SAW, dan dicincang lumat jasad Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka inilah perjuangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membawa Islam kepada kita. Kemudian yang teman pada malam itu Sayyidina Ja'far pun mati syahid. Dia diberi tugas untuk memegang bendera panji-panji dalam perang. Bila dia diberi panji-panji, dicantai tangan dia, dia pegang dengan tangan sebelah lagi, dicantai lagi, dia kepit dengan kaki dia, kaki pun dicantai, kepit, dia tokak dengan gigi dia. Itu Sayyidina Ja'far. Semuanya berjuang untuk menyampaikan agama kepada kita. Pengajaran kita pada malam ini, wajib kita syukur apa nikmat agama yang sampai kepada kita. Wajib kita kena sambut, wajib kita kena pakat-pakat, kena terima, kena sokong, kena ambil apa yang dibawa oleh Habibuna sallallahu alaihi wasallam. Maka pengajaran yang lain menunjukkan baginda Rasul ini adalah orang yang tawadhu, pemimpin agama, pemimpin masyarakat, pemimpin kepada orang Islam dan kekasih Allah Ta'ala yang diagungkan. Tetapi Rasul kita tak sombong, takut, tak bongkar, sanggup tidur di celah-celah orang, menunjukkan Nabi kita bersangat tawadhu, rendah diri. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wa tawadhu. Law ni habis dah janji-janji marhaban, tak ada kaki dah, banyak mati. Pokok budak-budak ni nampak pendek, minum air banyak. Hak tua dulu dia buat marhaban, kenuri kahwin marhaban, kenuri khatan marhaban, kenuri masuk jawi, semua mula dengan marhaban, berjanji marhaban. Tapi kadang-kadang orang asal berbaca berjanji itu pun dia tak tahu dia baca apa kebanyakan. Dia tarik sampai naik wahyu, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wa tawadhu. Kalau lari punya nama saya bukan ahli berjanji. Kalau ada ahli berjanji kita tarik tak kenal, memang tak kenal, saya bukan ahli. Nah, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wa tawadhu. Balik isteri dia buka pintu lambat. Mina, hoi Mina, isteri kurang dengar, duk tengok handset. Mina, kang dah sepak, berkocok pintu. Tadi dia baca wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wa tawadhu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersangatan malu dan rendah diri. Malu Nabi kita ni, malu yang melakukan apa yang tidak diizinkan oleh Allah, dan rendah diri sesama mukmin, sesama orang beriman. Nabi mengalah. Baik. Kemudian malaikat Jibril dan Mikail ditugas oleh Allah Ta'ala laksanakan. Malaikat Jibril sebagai pengarah program Isra wal Mi'raj, Mikail di Malak, angkat Nabi duduk tengah tidur ni, bawa pergi ke Telaga Zamzam. Lebih ayah-ayah kita ni nak dan pergi muka zaman ada telaga tu, dan tengoklah. Saya dan dan 2004 tahun 2005 buat katuk tu, bertambun baik katuk. 2004 saya dah turun lagi ambil yang semayang bawah tu. Jadi Telaga Zamzam ni di sebelah Kaabah, di sebelah pintu Kaabah. Ini pintu Kaabah,
Depan tu makam Ibrahim, tepi makam Ibrahim sebelah sana sikit, lebih kurang sini lebih kurang 4 lah. Itu Telaga Zamzam. Usung Nabi kita pergi ke Telaga Zamzam. Buat apa? Nak belah dada. Belah dada, operate. Kalau IJN di Kuala Lumpur dia operate orang yang gila, hebat lagi malaikat Jibril alaihi salam. Kalau IJN sekarang dengan kemodenan, mereka tak pakai pisau dah, mereka pakai laser. Malaikat Jibril lebih dulu, kerana malaikat Jibril ini merupakan nur, cahaya yang lebih tajam daripada laser yang ada sekarang ini. Kalau sekarang ni dibius tak sakit, malaikat Jibril dibantu oleh Allah dengan mukjizat Nabi, Allah Ta'ala mengizinkan Nabi tak sakit dalam keadaan sedang. Nabi kita jaga dan melihat keadaan dibelahnya dada baginda sallallahu alaihi wasallam. La bius tengah sedang duk tunjuklah ke mana boleh tengok. Tak sakit, habis ubat tu pedih, Nabi tak pedih. Ambil hati Nabi, buang darah hitam, bukan hati Nabi kotor dah. Hati Nabi dah bersih, cuma nak menjadikan lebih bersih. Bersih dah, tapi nak menjadi lebih lagi bersih. Dan Allah Ta'ala buat perkara ini bukan saja-saja. Semuanya peristiwa Isra wal Mi'raj ada mesej kepada kita umat, ada pengajaran kepada kita umat, iaitulah kita umat sembahyang, sebelum sembahyang tu juga kita kena sama-sama bersihkan batin hati kita. Perhatian kepada mengaji ilmu tasawuf, nak jaga hati, kena jaga 7 anggota: mata, telinga, lidah, tangan, kaki, perut, kemaluan. Baru boleh jaga hati. Kalau mata tengok benda haram, hati kita payah nak khusyuk dalam sembahyang. Kalau kita dengar benda haram, hati kita kuat-kuat. Hati-hati, jangan sampai khatamallahu ala qulubihim. Na'udzubillah. Hati-hati, jangan sampai Allah Ta'ala kata hati kita. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum azabun adzim. Allah kata hati, pendengaran, bukan bengkak dengar, tapi dengar tak ambil pengajaran. Bukan buta nampak tetapi lihat tidak mengambil pengajaran. Walaupun bagi mereka yang dikandung hati, pendengaran dan penglihatan itu, walahum azabun adzim. Na'udzubillah. Itu kita kena jaga hati kita. Jangan jaga, kita kena jaga hati kita. Kita kena belajar bab-bab yang berkaitan dengan kerohanian kita. Di samping ilmu tauhid, fiqh, wajib kita belajar ilmu tasawuf. Nah, supaya apa? Supaya sembahyang itu seperti Allah nak. Kita kalau sembahyang tak jaga hati, sembahyang juga tapi tak macam Allah nak. Macam mana? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada melakukan munkar, yang itu dosa. Kalau sembahyang elok betul-betul, dia tak terminah benda dosa. Mata dia tak mau dah tengok benda haram, telinga dia tak mau dah dengar benda haram, mulut dia, lidah dia tak mau dah berkata benda-benda haram. Itu maknanya hakikat inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bagaimana nak dapat ini? Maka kata Imam Ghazali, sembahyang itu terbagi dua. Sembahyang zahir ikut hukum hakam fiqh yang kita kaji. Sembahyang batin perlu menjaga hati kita dengan ilmu tasawuf. Siapa nak ambil bedah dada kita? Nabi tak apa, malaikat Jibril belah dada dia. Kita sebenarnya adalah, iaitulah dengan nur ilmu yang dikatakan ilmu tasawuf, ilmu yang dikatakan ma'rifah khassah, ilmu kerohanian. Gitu. Baik. Maka malaikat Jibril ambil hati Nabi, basuh dengan 3 kali air Zamzam. Basuh. Ambil. Kemudian malaikat Jibril suruh malaikat Mikail alaihissalam diambil di atas langit, di atas syurga, iaitulah 3 benda. Yang pertama pekat, yang nama dalam kitab Kifayatul Muhtaj ini iaitulah batin.
yang kedua kenderaan borok, yang ketiga cok pertemuan nubuah. Maka selalulah malaikat Mikail yang buat turun selalu laju. Sebab kalau dibahas oleh saintis, kelajuan cahaya ini dia boleh pergi berapa kilometer dalam sesaat. Maka malaikat Jibril ini adalah nur, lebih laju daripada cahaya yang ada pada kita. Contoh kita beli sebuah layangan mahal lah, cong kita on di dinding ni, cong satu pandang. Kalau kita nak jalan lambat, tapi cahaya ni lebih laju. Malaikat Mikail nur cahaya dan lebih hebat daripada cahaya yang dijadikan oleh manusia. Maka dia diambil sampailah benda tu diserah kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun ambil, tuang masuk ke dalam hati Nabi dan dikatuk lega balik. Dulu ni kalau operate, lapis pertama dia cek macam orang jek bunyi, lapis kedua dia stapler, lapis ketiga jek pondok, stapler pondok, law ni dia pun macam selotip tu. Hak ni dah stapler pondok, jek pondok, selotip pondok, sapu elok. Mukjizat Allah Ta'ala kurniakan. Maka bila malaikat Jibril, Mikail dan Nabi kita diiringi oleh dua malaikat bila ke kenderaan borok, di mana dekat dengan Soba, Bukit Soba ni Kaabah. Di situ tempat yang dikatakan Telaga Zamzam belah dada, belah tu Soba Marwah. Dekat Soba ni lah ada pintu namanya Babul Nabi. Pasal apa nama Babul Nabi? Sebab Allah sendiri dia tepi tu. Nabi dah masuk pintu lah, mari Nabi keluar rumah, masuk pintu tu, mari ke Kaabah. Tak di situ. Maka kenderaan borok ni dia buat banyak. Sebab tak pernah turun ke dunia duduk dalam syurga. Pernah digunakan oleh Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim orang Iraq dibakar oleh Namrud dan Arab, pindah hidup di Palestin, menikah di situ. Nah, isteri pertama lama oleh anak, nikah isteri yang kedua, Siti Hajar. Nah, Siti Sarah yang pertama, Siti Hajar yang kedua, nikah di situ. Nikah dan isteri Siti Hajar ni mengandung, tak maulah bagi isteri pertama ni terasa, pindahlah isteri kedua ni ke Mekah. Dia ulang-alik ni orang tu. Apabila dia wafat, simpan balik. Apabila Nabi naik Isra wal Mi'raj, guna balik dan dibahas. Borok ini kecil pada kuda. Dulu ni main naik Isra wal Mi'raj, maghrib baca, malam ni 14 dada, malam esok bak borok, malam lusa bak jalan pula, singgah sini, malam pula tangga pula. Jenuh banyak malam. Dulu tak apa, tak ada banyak apa. Malam ni tak ada banyak malam, pakai semalam ni tak mari dah. Nah, baik. Kemudian dia buat pangai, duduk buat liap, pusing sana, pusing sini, pusing sana, pusing sini. Malaikat Jibril ditepuk dada, ditepuk tengkok dia. Hebat. Tak kenal tu semua yang nak naik hang. Itulah Muhammad. Dia kenal nama Nabi kita ni lama dah. Dia bercita-cita nak jumpa dengan Nabi kita ni lama dah. Tiba-tiba disebut nama Nabi kita, tahu malu. Senyap dan taat apa saja disuruh oleh malaikat Jibril, patuh lepas. Bukan saja-saja. Ini ada pengajaran. Iaitulah kalaulah binatang buruk ini pun, yang tidak jantan tidak betina ini pun, berlakunya sedikit kurang adab ditegur oleh malaikat Jibril, hakikatnya Allah Ta'ala mengajar kita. Maka kita sebagai umat wajib beradab kepada Nabi kita SAW. Macam mana nak beradab? Iaitulah kita kena menjunjung
seluruh apa yang Allah Ta'ala dan Rasul kita bawa kepada kita. Yang wajib kita kerjakan, yang haram kita tinggalkan, segala ketaatan kebaikan kita ambil, dan segala kemungkaran kita tinggal. Ini maknanya adab dengan Nabi kita, sama ada zahir ataupun batin kita, adab kita. Imam Malik dia tak berjalan di kota Madinah melainkan dengan keadaan berkaki ayam. Dia tak pakai kasut macam itu. Hormat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik dia tak qada hajat, dia tak kencing, tak berak di kota Madinah melainkan kalau dia nak kencing, nak berak, dia keluar menggunakan unta, keluar daripada kota Madinah baru dia qada hajat. Imam Malik kalau tanya bab apa semua dia jawab lala, tapi kalau tanya bab hadis dia pakai dengan pakaian yang cantik, pakaian yang hebat, berminyak wangi, barulah dia membaca hadis. Dan semasa membaca hadis, walaupun ada jengking mengetik kakinya, tetap dia tahan, kerana ini adalah daripada sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu imam kita, Imam Malik. Dikebumikan di kuburan Baqi di Madinah Al-Munawwarah, adabnya kepada junjungan mulia sallallahu alaihi wasallam. Ni kita tak, kita pergi ke Madinah wajib beradab, wajib beradab. Habis di depan makam Rasul pun duk selfie, selfie apa agama banyak dah. Nak tunjuk kat siapa? Ni kekasih Allah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan wa afdalul khalqi ala al-itlaq nabiyuna, seafdal makhluk iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita muliakan, hormat. Baik. Kemudian naik atas borak tu. Borak ni tak jantan tak tina, ada sayap dua. Nah, sekali dia terbang, tutup mata, buka, tak nampak. Kalau ni dia pun bagi sejam, dulu 45 minit. Saya pun kena laju 25 tahun. Baik. Kaki dia apabila naik, kaki belakang panjang. Naik bukit, kaki belakang panjang, kaki depan pendek. Turun bukit, kaki depannya panjang, kaki belakang jadi pendek. Maknanya Nabi duduk sama ya. Terbang kali yang pertama sampai di Madinah Al-Munawwarah. Malaikat Jibril AS kata, ya Muhammad turun semayang. Semayang apa? Semayang apa nak dapat malam tu? Semayang yang khas untuk Rasul. Sahabat tak semayang ni, umat tak semayang ni, Rasul semayang. Semayang apa? Untuk dia. Naik. Malaikat Jibril saja boleh panggil ya Muhammad. Kita umat haram panggil itu. Kita kena muliakan, ya Habib Allah, ya Rasulullah. Wajib kita muliakan. Malaikat Jibril tanya, kamu tahu tak tempat apa yang kita turun tadi? Tak tahu. Itulah Thayyibah. Lah ni nama Madinah. Di sinilah kamu akan hijrah dan akan diwafatkan di sini. Terbang lagi sampai Madian. Apa contoh Madian? Duduk di mana? Jordan. Daripada Madinah terus ke Jordan. Madian tempat Nabi Musa lari daripada Mesir, singgah di situ. Nikah dengan anak Nabi Syuaib. Duduk 10 tahun di Madian. Cukup 10 tahun balik lawan Firaun. Tempat yang ketiga Mekah, Madinah, Madian. Singgah di situ. Tempat Madian ni Nabi Musa nikah dengan anak Nabi Syuaib. Jalan lagi sampai ke Baitullah, tempat beranaknya Nabi Isa AS diberanak oleh ibunya Siti Maryam di Baitullah. Ini sebab SOP kita tak boleh nak ni lah. Kita laju-laju kan. Daripada Mekah turun Madinah, Madian, Baitullah, nak pergi ke Baitul Muqaddis, dua ada sebelah batu. Saya menyanyi dengan tulisan dia orang betul, dia mudah kan. Dia kata sebelah batu ni si yang kalau saya duk pergi ni nak mana pula sebelah batu ni lebih kurang
rumah kakak 15 kilo lah kan, kakak 15 kilo sudah betul. Waktu tu tak naik orang jalan. Di situlah Allah Ta'ala tunjukkan berbagai-bagai gambaran kepada Rasul kita untuk menjadi tauladan kepada umat. Sekiranya berlaku perkara ni, maka bertaubat. Kalau kita lah ni tengok skrin, tengok bola di net, baca skrin, putih. Hak ni tak payah baca apa, lebih terang daripada 3D, lebih hebat daripada apa yang kita lihat di zaman moden ini. Nampak satu-satu. Yang pertama, jin ifrit bawa api, berapi terbang. Malaikat Jibril kata, Nabi tanya, apa itu ya Jibril? Itulah ifrit, ikut aku doa, nescaya dia akan hancur. Nabi baca, ikut malaikat Jibril, terbakar, hancur jin ifrit. Berjalan lagi, ada satu kumpulan tabur benih, naik gandum. Tiap-tiap gandum ada 70 biji, tiap-tiap tangkai 70 biji. Wahai Jibril, apakah gambaran ini? Inilah gambaran orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang infakkan harta ke jalan Allah Ta'ala. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berjihadlah kamu dengan hartamu dan dirimu di jalan Allah Ta'ala. Jalan ini ada satu kumpulan, yang mana kumpulan ni berjalan-jalan bau wangi. Wahai Jibril, apa bau ni? Inilah bau orang yang mati syahid. Masyidah, suami dia dan 2 orang anak dia. Inilah bau. Masyidah ni tukang sikat rambut nak Fir'aun. Sikat rambut, sikat dia jatuh. Dia terlatah bukan macam kita bunyi lolang macam Allahu Akbar. Anak Fir'aun tanya, apa yang kamu sebut? Nama Tuhanku. Dia kata, ada Tuhan lain pada aku? Allah ini Tuhan aku, Tuhanmu dan Tuhan bapa kamu. Anak dia kata apa? Bawa panggil nama Syaitan. Fir'aun panggil, betul ke apa yang anakku cerita? Ya Tuhan, kamu kena kembali kepada agama aku. Kata Fir'aun, tidak, sudah dikali. Saya lihat ada agama yang sebenar. Lalu Fir'aun kata, aku nak hukum kamu. Apa hukuman dia? Ghabri, menggunakan ayam. Tu Allah Ta'ala balas balik, Fir'aun mati dalam sungai Nil, tenggelam dengan ayam, kerana dia pernah menjatuhkan hukuman kepada Masyidah dengan merebut ayam. Masyidah kata, baik, saya terima, tetapi dengan satu syarat, tolonglah rebut kami satu kain. Dia tak apa masuk penyawa dulu. Aku suruh orang aku buat payung besar, buat siap dah buih. Maka sampai masa suami duduk tengah melegak ayam tu, suami dia terjun mati di depan mata dia. Anak sulung dia terjun mati di depan mata dia. Dia tak gamuk, anak dia tengah dukung dan minum susu ni, dia tak gamuk, dia kasihan. Lalu Allah Ta'ala bagi anak dia bercakap dengan sepasang-pasang lidah, wahai ibu, kita di atas agama yang sebenar. Maka dia terjun dengan anak dia yang kecil, mati syahid pada ketika itu. Inilah bau orang yang mati syahid mempertahankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ambil batu katok pecah bala, lega katok. Ini orang yang tidak menunaikan akad sembahyang. Lepas itu pula ada satu kaum, dia pakai macam kain, katuk malam depan dan belakang, lari tentang bukan malaikat duduk ligan ni, dan sambil-sambil tekak zakum bawa pinaka di mana lapang. Wahai Jibril, apakah golongan ini? Inilah golongan orang yang tidak mau membayar zakat. Berjalan lagi, daging elok tak dimasak, tak makan daging yang busuk, katuk, hidung, suap, muntah, azab. Wahai Jibril, apakah golongan ini? Inilah golongan orang yang berzina. Ada suami elok, zina dengan lelaki lain. Ada perempuan elok, maka berzina dengan perempuan lain. Maka inilah balasan mereka. Maka apa yang terjadi, sekiranya terjadi kepada kita, maka bertaubatlah, kerana Allah Ta'ala itu pintu taubat yang sentiasa terbuka. Kemudian ada satu kaum lalu
suka merampas harta orang di tengah jalan. Lepas tu ada satu golongan berenang di dalam sungai darah bercampur dengan nanah. Berenang-berenang lapak nama mulut malaikat baling zakuk telan, sakit mengelupuk. Apakah golongan ini? Inilah golongan orang yang memakan riba. Berjalan lagi, dia impun kayu tak tempau, impun tak tempau sampai roboh tak larat, impun makin angkat balik. Wahai Jibril, apakah golongan ini? Inilah orang yang diberi amanah tetapi tidak melaksanakan amanah mereka. Jalan lagi, tarik lidah sendiri gunting, elok tarik gunting balik, elok tarik gunting. Wahai Jibril, apakah gambaran ini? Inilah gambaran menunjukkan azab kepada umatmu daripada kalangan orang yang alim. Mereka berkata tetapi mereka menyalahi apa yang mereka perkatakan. Suruh orang ingin benda maksiat dia buat dulu, na'udzubillah. Kita minta jauh daripada ilmu yang tidak manfaat. Kemudian berjalan lagi, nampak satu lembu keluar daripada lubang besar. Apabila nak masuk balik, dia tak masuk lubang besar, dia nak masuk lubang kecil. Duduk serondoi sampai berdarah. Wahai Jibril, apakah gambaran ini? Inilah gambaran umatmu yang suka cakap besar. Duit RM10 cakap juta-juta. Tak ada duit orang mana pun cakap juta pun. Jangan, ini azab di akhirat nanti. Kemudian Yahudi panggil Nabi tak layan, Nasara panggil Nabi tak layan. Dunia tua pakai masker lengan, pakai tongkat bongkok, panggil Nabi tak layan. Perempuan yang merupai orang dunia, Nabi tak layan. Dan betul pula iblis, Nabi tak layan. Maknanya untuk menyekat kita sampai kepada Allah banyak halangan dia. Yang pertama Yahudi, yang kedua Nasara, yang ketiga dunia, yang ketiga iblis. Kalau kita tak layan hati, tak boleh pergi kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Lambat untuk sampai kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Habis. Tunjuk perasaan Khaybar ya Yahud. Laknatullah. Oh hebat. Lepas tu beli lakar orang Yahudi tak yang itu. Nak marah kat Yahudi bekok apa marah ni? Kalau ada hak kita beli hak kita dulu, habis tak ada boleh. Begitu. Nah. Kemudian sampai ke Baitul Muqaddis. Daripada Mekah, Madinah, Madian, Baitul Laham. Lepas Baitul Laham ni lah sebelah batu duduk jalan. Nampak ni. Nabi tak layan sikit pun. Tengok pergi. Nah. Kemudian sampailah di Baitul Muqaddis. Masuk dalam Masjidil Aqsa, ringkasnya semua roh-roh para Nabi tunggu. Apabila tunggu, dipesuruh Nabi kita jadi imam, roh-roh para Nabi pakai ikut. Habis itu. Kemudian ditambah dorong di dekat Batu Sakrah. Bukan di Batu Sakrah, itu dekat di situ. Tambah di situ. Nak menunjukkan. Jadi apa pengajaran tadi, jalan-jalan tadi? Dua pengajaran. Ini saya ambil orang kata apa? Jemput hak yang penting. Sebab kita nak memilih. Yang pertama, disuruh kita ni berziarah di tempat-tempat kerohanian, tempat-tempat yang ada hubungan kait dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita ni, untuk Allah Taala menggembirakan hati Nabi, bawa berjalan, tengok tempat orang. Tapi berjalan itu di tempat yang ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, guru dengan murid. Apabila murid tanya, guru menjawab dengan baik, dan murid menanya kepada guru dengan beradab. Wahai Jibril, apakah ini? Jibril jawab, ini. Gitu. Tanya ni banyak jenis. Yang pertama nak teh tu guru, teh apa dia? Takkan dia jangan ada erti lah. Kalau tak ada erti, kita mengaji nama lain. Duk teh apa dia? Dia bukan kat semua. Satu. Yang kedua, hak uduh ni tanya tapi nak bagi tu jawapan dia. Tu jawab tak? Tak. Dia nak hak dia. Kalau betul-betul di sana, tu kami kata, mengajak lah kamu benar. Mengajak lah pula kamu benar.
Yang pertama, tetuk. Ini tak elok. Nombor dua, tanya nak bagi ikut dia. Nombor tiga, tanya nak hantar orang. Kalau gitu dia hantar orang, kita tak kena juga. Kepala kita tak kena kepala orang dia. Kalau betul kita tak ubah, kita nak bagi orang lain yang elok kita, betul tak jadi gitu. Tanya hak elok, tak tahu, tanya nak tahu. Miftahul ilmi soalun. Miftah ilmu kuncinya iaitu tanya. Kita tak nampak, tanya-tanya nampak lalu. Anak kunci ilmu itu tanya. Satu. Yang kedua, iaitulah guru itu menjawab dengan baik. Jawab dengan itu. Tu saya kata kita mengajar jawab tapi sudah hati Allah malam bayar apa. Jangan duduk hati jawab juga tak berkat. Na'udzubillah. Tak dia tak jawab juga. Kalau salah, kita dosa dan kita ni menganjurkan orang buat dosa. Na'udzubillah. Itu ada di dalam guru dengan murid itu dalam masalah bertanya. Jadi sampailah di batu sakrah, Nabi kita diberi oleh Jibril minum 3 gelas yang diberi ayam arak daripada syurga, susu pada syurga, dan ayam biasa. Nabi kita dipilih ayam susu. Malaikat Jibril puji, bagus pilihan kamu kerana susu ni asal kejadian. Asal kejadian manusia. Maka baiklah memilih kepada fitrah itu. Jadi mana? Orang perempuan kalau tak kahwin dia tak ada susu, dia kahwin jadi susu. Kerana susu ini bercantum di antara mani antara suami dan isteri. Maka dalam bab fiqh, kalau isteri nak bagi susu kepada anak susuan, wajib meminta redha daripada suami. Kalau suami tak izin, tak boleh. Kalau suami izin, boleh. Itu dalam masalah fiqh. Habis. Maka 10 anak tangga pada malam itu, 7 lagi 7 tangga. 7 lagi 7 tangga. Tambah lagi 3 lepas daripada lagi ke-7 mustawa yang dikatakan Sidratul Muntaha, mustawa Hadratul Qudsi. 7 tambah 3 jadi 10. Tangga tu daripada mah selang dengan perak, mah perak. 10 tangga pada malam itu. Dan tangga-tangga itu ditatah dengan permata-permata. Zamrud, zabaja, fairuz, lu'lu', marjan, aqid, zamrud dan seumpamanya. Kita di supermarket, kita naik eskalator, tangga karat, tapi lekeh. Pasal apa kata lekeh? Kaki kita kena pergi cari tangga kan? Hak ni dah tangga mari cari kaki. Hebat. Jadi tangga tu kedudukannya tangga pertama lagi pertama, tangga kedua hak duduk lagi kedua, tangga ketiga lagi ketiga. Maka tangga hak lagi pertama tu turun bagi tu di batu sakrah. Nabi pijak terus naik. Ringkas. Maka malaikat Jibril bagi salam assalamualaikum kepada penjaga langit yang pertama. Dia jawab waalaikumsalam. Siapa kamu Jibril? Siapa dengan kamu Muhammad? Adakah dia perintah naik? Ya, baru buka serang. Nabi, malaikat Jibril bagi salam, Nabi memberi salam. Malaikat yang penuh di langit yang pertama itu berhenti daripada beribadah menjawab salam Nabi di malam itu. 2 kali yang diperlihatkan. Yang pertama malam Nabi naik diperjawab salam. Yang kedua malam wafat Rasul kita mereka turun ziarah. Lain daripada itu, daripada awal sampai kiamat beribadah taat kerja mereka tak pernah lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua lagi yang pertama malaikat berdiri macam kita berdiri semuanya. Lagi kedua semua rokok macam kita rokok semuanya. Maka dia ringkaskan cerita. Naik lagi pertama jumpa Nabi Adam. Nabi Adam duduk atas kursi. Tengok belah kiri anak-anak Adam hitam busuk yang melakukan dosa kemaksiatan, kufur maksiat. Dia tengok belah kanan putih wangi, dia senyum. Dia tengok belah ni, dia sedih, muka masam.
Naik lagi kedua jumpa Nabi Yahya dan Nabi Isa. Pasal doa sebab Nabi Isa akan turun lawan dengan Dajjal bersama dengan Imam Mahdi, perintah dunia ni. Kemudian wafat dikebumikan, dimakamkan di dekat dengan perkuburan makam Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam makam Rasul ketiga Rasul kita Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Tengah ni kosong. Pasal apa? Sayyidina Osman pun tak boleh kerana nak simpan tempat tu kepada Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman nanti. Nah, kemudian langit yang ketiga jumpa Nabi Yusuf alaihissalam. Langit yang keempat jumpa Nabi Idris alaihissalam. Kemudian langit yang kelima Nabi Harun alaihissalam. Langit keenam Nabi Musa alaihissalam. Nabi yang ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama Adam, yang kedua Nabi Yahya, Nabi Isa, yang langit tiga Nabi Yusuf alaihissalam, yang keempat Nabi Idris alaihissalam, yang kelima langit kelima Nabi Harun alaihissalam, yang keenam Nabi Musa alaihissalam, yang ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Panjanglah cerita-cerita tu, tapi kita tak mampu nak bawa semua malam. Kemudian Nabi Ibrahim kata, ya Muhammad, tolong sampai salamku kepada umat. Moga-moga kita berhimpun malam ni doa dia salam Nabi Ibrahim kepada kita dapat sejahtera, selamat sejahtera kepada kita. Begitu juga anak, isteri, cucu, cicit kita. Moga-moga Allah Ta'ala pelihara kita dalam keadaan sejahtera. Allah Ta'ala pelihara iman kita. Allah Ta'ala beri kepada kita taat. Moga-moga doa salam Nabi Ibrahim itu dapat kepada kita malam ni dengan keberkatan majlis Isra wal Mi'raj pada malam ini. Kemudian Nabi Ibrahim pesan, wahai Muhammad, tolong pesankan kepada umatmu, kalau mereka nak jadi orang yang kaya di akhirat, kebun banyak, pokok kebun banyak, maka suruhlah mereka tanam benih banyak-banyak. Benihnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nu makcik-makcik hadut jahit serang. Duduk nyanyi Hindustan, tumpah siai, tak ada faedah. Lepas ni tukar boleh benih jadi orang kaya di akhirat. Sambil-sambil tekan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sambil-sambil pula bunga setera. Dulu bunga setera dah. Subhanallah, alhamdulillah, boleh. Sambil-sambil kupat bawah, boleh banyak. Begitu juga kita orang lelaki, motong getah dapat tamak baju, boleh tak? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Habis sampai di langit yang ketujuh, habis jumpa Nabi Ibrahim, Nabi kita lihat dengan jelas apa? Iaitulah Baitul Ma'mur. Langit ketujuh. Di bumi ada Baitullah Allah. Langit ketiga Baitul Izzah. Langit ketujuh Baitul Ma'mur. Langit ketiga Baitul Izzah, tempat simpan Quran. Langit ketujuh Baitul Ma'mur, tempat malaikat tawaf sehari 70,000. Lorong ni sampai kiamat tawaf. Sekali tawaf sahaja bagi malaikat tak boleh dah sampai itu, kerana malaikat ini teramat-amat banyak. Tawaf keluar malaikat yang masuk pula, tawaf keluar malaikat yang masuk pula, 70,000 sampai. Daripada dulu sampailah kepada kiamat, tak henti-henti. Maka sampai di situ langit yang ketujuh. Kemudian naik pula tangga ke-8, Sidratul Muntaha. Dia berkata lambat lagi amalan ni. Ni 8, 2 lagi habis. Saya pun tak wali pun lama-lama. Pasal apa? Saya jadi masalah. Tok Imam kena solat, adik jual kuasa kena bunyi. Tapi selama-selama ni tak ada lah. Mereka kacau kan. Mereka insyaAllah, kalau kita ikut SOP tak apa.
Dulu 45 minit dalam PKPB pada sekadar 1 jam diizinkan. Saya ni keluar mengajar masa PKPB itu 2 minggu. 3 kali solat. Mau tak 3 kali? Mula-mula PKP 2 minggu. Habislah kita tulis tarikh sampai 2 minggu. Cok. Dia dah senang. Sambung pula dah sampai 18. Cok pula hal kedua. 2 kali lah. Cok pula hal PKP ni dah tak ada hotel dah. Cok pula 3 kali dah buat solat. Tapi dia tengok-tengok dia tahu dah. Cok betul dah. Baik. Kemudian tangga ke-8 Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha iaitu pokok daun bidara. Tapi tak semua kita tahu. Pokok tu Nabi riwayatkan daun dia macam telinga gajah. Buah dia macam tempayan di Afrika. Tempayan mandi kita baksa dulu lah tempayan. Rasa buah-buahnya berlain-lainan. Asal buah ni, asal macam perisau ni, asal ni, asal apa dia tak? Dia tak sama. Buah-buahnya berterbangan, berkelip-kelip, cantik. Itu di tangga yang ke-8. Selepas daripada tu Nabi tengok ada sungai yang mengalir daripada akar pokok tu. Kalaulah Rasul kata kalau sehelai daunnya ukur ke dunia 1/3 umat Muhammad ni katuk habis. Besar pada Malaysia daun tu. 1/3 umat Nabi katuk. Besar. Habis. Kemudian habis itu masuk dalam syurga. Di pintu syurga tulis 10 pahala bagi orang yang sedekah, 18 pahala bagi orang yang memberi hutang. Nabi dah ngaji, wahai Jibril, macam mana sedekah bagi habis dapat 10, hutang bagi ambil balik dapat 18. Maka dijawab oleh malaikat Jibril, kerana hutang ni orang tu sangat memerlukan, kita tolong menyelesaikan masalah dia, pahala besar. Pahala dia besar. Tapi yang aduk bagi kat kaki kecil 4 kali dah orang nak cerita kat kita, dia ni hutang beban tak payah terus aduk bagi terus aduk bagi. Ni tak pernah hutang kepada kita. Dia pemain malu lah saya ni. Bagi pahala lebih 18 pahala bagi orang yang tolong memberi hutang kepada orang itu, menyelesaikan masalah seseorang itu. Baik. Habis di situ malaikat Jibril kata, maaf Muhammad, takat ni yang boleh teman. Daripada Mekah sampai ke langit yang ke-7, naik ke Sidratul Muntaha. Nak lebih tak boleh. Takdirnya orang panggil saya ceramah Isra wal Mi'raj di Penyapa, di Pokok Senang. Tengok lagu tu, teringat peristiwa Isra Mi'raj betul-betul. Hak luar tak boleh hubung dengan orang dalam, hak dalam tak boleh hubung dengan orang luar. Dia tak kata dia ada 3 pintu nak masuk. Dia kata, Ustaz minta maaf nak kunci ke ataupun telefon ke kena buang tak di sini. Kita pun buang lah. Ada 2 orang escort macam Isra Mi'raj lah. Malaikat Jibril dekat hidup teman. Gambaran dia lah. Sampai di situ 2 pintu lagi isi nama. Dia baru saya tak ada dia isi dah. Jalan masuk 1 pintu lagi, 3 pintu baru boleh masuk ke dalam kawasan Nabi ke surau. Baik. Jadi malaikat Jibril teman takat tangga ke-8 Sidratul Muntaha dia. Maka Nabi kita terpaksa naik seorang-seorang di tangga yang ke-9, iaitulah di Mustawa. Allah Ta'ala membalut Nabi kita dengan keadaan seperti awan, seperti asap, supaya Nabi kita tak memandang dan tak rasa kurun kerana berseorangan. Perjalanan daripada satu langit kepada satu langit 500 tahun. Kalau nak jalan kaki biasa luar, bukan kata langit. Saya pergi Mesir, daripada yang dikatakan
Sayyidina Abu Bakar, nampak dengar macam suara Sayyidina Abu Bakar, tapi malaikat. Pasal apa? Kerana tak mau bagi hati Nabi kita ni rasa takut. Dengar pula macam suara tapak kaki Sayyidina Bilal. Kita pencamuk kat tapak kaki kawan kita. Jalan perang ini dolar ni. Jalan serai-serai ni mat. Jalan pak. Oi ni dolar. Lah ni. Kita pencam tapak kaki kawan kita. Jalan ke mana? Ni Nabi dia terdengar macam tapak kaki Sayyidina Bilal. Orang tanya Sayyidina Bilal, apa kelebihan kamu sampai malaikat pun acuk tapak kaki kamu dengar di sana? Kelebihan tak tahu dia kata. Tapi tiap-tiap aku berwudu, aku sembahyang 2 rakaat sunat wudu. Habis. Kemudian Nabi kita ternampak satu bayang-bayang nak kata orang dah, nak kata malaikat pun dah. Apa bayangan ni? Lalu dia bersuara, aku bukan malaikat, aku bukan manusia yang sebenar, tetapi Allah Ta'ala menjadikan aku gambaran manusia daripada gambaran yang Allah Ta'ala memuliakan orang yang beriman. Syaratnya yang pertama, yang kedua lidahnya sentiasa zikrullah, berzikir kepada Allah Ta'ala, dan syaratnya kedudukan yang tinggi ini iaitulah orang yang tidak menderhakakan kedua ibu bapa, pakat dan lebih. Orang beriman yang pertama, yang kedua berzikir, yang ketiga tak ada hak ibu bapa. Orang ni Allah Ta'ala muliakan. Di antaranya Sayyidina Uwais Al-Qarni. Nabi pesan kat sahabat, jumpa mai minta doa dekat dia. Apa kelebihannya? Macam orang biasa, macam orang kampung biasa, tapi lebih dia hormat, dia sayang, dia sanjung, dia tak terhaka kepada ibu bapa dia, sampai dia diangkat menjadi kekasih Allah Ta'ala. Habis tangga yang ke-9, naik tangga yang ke-10, iaitulah Hadratul Qudsi. Ini Nabi. Kalau ke Pelepang nak turun main Kuala Lumpur, main kat Ustaz ni, cuma nak turun, kalau break ngejut dia jatuh. Ni nak di tangga yang ke-10, Hadratul Qudsi. Habis saat kalau Nabi itu, Nabi kita terlihat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak bertempat, akidah kita laisa kamitslihi syai'. Kebetulan Nabi duduk di situ terlihat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak berkait dengan tempat. Kebetulan duduk di situ Nabi kita terlihat Allah, tuwih Nabi kita sujud. Duduk di sana kita duduk di bumi, nampak ada bulan. Nak tengok bulan nak kena pakai langit ke? Tak, duduk. Awal langit, bulan duduk di bumi ke? Tak. Nampak tak bulan? Nampak. Maknanya kebetulan kita duduk di sini terlihat bulan. Kebetulan Nabi di Hadratul Qudsi terlihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Nabi kita sujud. Allah Ta'ala berfirman, ya Muhammad, irfa' ra'saha, angkatlah kepadamu. Mintalah apa yang kamu nak minta. Nabi kita orang cerdik, tak minta apa-apa. Tak minta apa-apa. Cuma untuk cerita nikmat Allah Ta'ala bagi ke orang lain. Ya Allah, engkau bagi kepada Musa gelaran Kalimullah, engkau bagi kepada Ibrahim Khalilullah, engkau bagi kepada Daud boleh menembakkan besi, kepada Sulaiman kerajaan yang besar. Nabi kita hamba ani, dia tak minta sedikit pun. Allah kata, ya Muhammad, tidak disebut namaku melainkan masuk sekali namamu juga. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tu orang mati sebut la ilaha illallah cukup, masuklah Muhammad Rasulullah. Dan aku bagi gelaran kepadamu, iaitulah Habibullah, kekasih Allah Ta'ala, bintang yang paling agung, yang paling tinggi sekali. Kalau kita habis tu nak kubur lagi, habis dah bintang, nak bagi apa lagi? Hak tertinggi dah. Habib, kekasih Allah Ta'ala yang paling. Dan aku kurniakan kepadamu dan umatmu salat. Dan aku kurniakan kepada kamu 7 ayat yang berulang-ulang, iaitulah surah Fatihah. Selesai ringkas cerita sampai di kota Mekah malam tu juga.
27 jam itu juga setahun sebelum hijrah, malam yang sama. Jauh mana Mekah ke Palestin? 1.239 kilo. 1.239 kilo. Pergi malam tu, balik malam tu. Kalau guna akal, pakai tak boleh terima. Tapi kalau tak iman, lebih pada tu Allah Ta'ala boleh. Nabi Idris duk cekai, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Iblis orang itu lah. Idris tadi yang kata maha suci Allah, subhanallah. Boleh tak Allah Ta'ala buat masuk bumi dalam telur aku bawa ni? Kalau ikut akal tak boleh. Tapi kalau ikut iman, lebih pada tu boleh. Dia tengok atas bawah, jauh duduk kat dia, dia cucuk mata sebelum orang bagi buta mata ibu, buta mata. Nabi Idris bocor mata iblis bagi buta. Bukan kata Allah Ta'ala kuasa masukkan bumi dalam telur yang hampa ni. Bahkan kalau Allah Ta'ala nak buat masuk bumi dalam lubang jarum aku ni pun boleh. Macam mana? Jangan gunakan, guna iman. Allah Ta'ala kecilkan bumi, mau besar lubang jarum, boleh masuk lubang tu kan? Payah tak? Tak ada payah je Allah Ta'ala. Tak payah sikit pun. Habis kemudian tu Nabi menunggu, fikir macam mana nak cerita. Abu Jahal mari, dia kata Muhammad duk fikir apa, nampak fikir panjang, musuh ni saja celaka. Dia tengok hak susah hati, dia nak cari pula apa aku boleh nak jatuh dia. Menunggu, aku nak cerita ke orang, pergi semalam, balik semalam. Dia kata boleh tak pulang kat aku? Mau dah, aku nak ikut orang ramai, nak bagi cerita bagi orang dengar. Sila. Maka berhimpun menceritakan Isra wal Mi'raj adalah sunnah Rasul. Malam ni kita telah menghidupkan sunnah Rasul. Kemudian Nabi cerita. Pakat Nabi buat pesta. Sonok lah, gila, bohong. Kalau betul Muhammad, berapa tiang? Berapa tiang Masjid Al-Aqsa? Saya main Masjid Ibrahim malam ni, bukan duk kira tiang. Kalau orang tanya saya, hello, malam ni hang bicara berapa tiang? Saya tak nak kira, bukan main kira tiang. Nabi bukan nak kira tiang masjid, tapi Allah Ta'ala buat mari gambaran bagi nampak sedikit tu macam 3D, lebih pada 3D. Nampak Nabi bilang. Orang nak isagi, dia bilang cerita apa tiang? Dia jawab sama. Nak kata tak betul, nak kata bohong, dia tak betul. Tapi nak kata betul, takkan. Maka pakak tak percaya, pakak sonok, ejek Nabi, tepuk tangan, ejek Nabi kita, kata gila dan sombong. Satu golongan yang ditutup oleh Allah akan hati mereka daripada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah. Golongan yang kedua gunakan hak beriman dah, tapi gunakan takkanlah pergi malam ni, balik malam ni, murtad, na'udzubillah, murtad. Tapi orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala iman mereka, di antaranya Sayyidina Abu Bakar dan sahabat yang lain, dipepi mengawal pemikiran Sayyidina Abu Bakar, dia kata kawan gila, muhung. Dah, apa yang dia cerita yang apa kata muhung tu? Aku nak dengar. Ini orang bijak. Dengar tak boleh hukum. Al-hukmu bisyai' far'un an tasawwuri. Nak hukum sesuatu, tahu dulu masalahnya. Tapi dengar Nabi cerita PCD. Demi Allah wahai Muhammad, Allah Ta'ala bagi kasyaf kepada dia. Nabi tak cerita lagi naik lagi, baru cerita dekat di Baitul Muqaddis. Demi Allah wahai Muhammad, kalau kamu cerita naik ke langit sekalipun, aku beriman kepadamu wahai Muhammad. Maka digelarkan
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Moga-moga Allah Taala berkati perhimpunan kita pada malam ini. Moga-moga Allah Taala kuatkan iman kita, teguhkan iman kita dengan keberkatan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Moga-moga Allah Taala teguhkan iman kita, isteri kita, Allah Taala teguhkan iman anak-anak kita, zuriat-zuriat kita, begitu juga keluarga, sahabat kita, jemaah kita. Ya Allah, bila dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, guru-guru kami, pemimpin Islam, ya Allah. Ya Allah, rahmatilah kami, peliharalah kami, ya Allah. Jauhlah kami daripada fitnah akhir zaman, ya Allah. Ya Allah, dengan keberkatan Majlis Isra wal Mi'raj pada malam ini, ya Allah, Kau angkatlah musibah daripada musibah yang Kau turunkan COVID-19, COVID-19 ini, ya Allah. Kau angkatlah daripada negeri, negara dan dunia ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkaulah sebaik-baik pentadbir, Engkaulah sebaik-baik kami menyerah, ya Allah. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nathir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan berkat majlis maulid dengan berkat majlis memperingati Isra wal Mi'raj pada malam ini, ya Allah, Engkau bagilah, Engkau siramkanlah hati kami dengan perasaan rindu kepada Rasul-Mu, ya Allah. Engkau masuklah perasaan cinta ke dalam hati kami, cinta kepada Rasul-Mu dan cinta kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami landai, ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami. Ya Allah, kami banyak dosa, ya Allah, ampunlah dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Anak-anak kami sekarang ini berada dalam keadaan fitnah akhir zaman, ya Allah. Selamatkanlah anak-anak kami, selamatlah kami, ya Allah, isteri-isteri kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jauhlah kami daripada fitnah akhir zaman, ya Allah. Ya Allah, teguhkanlah iman kami, teguhlah iman kami, ya Allah. Iman isteri, anak-anak kami, sahabat-sahabat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hati kami kerah, ya Allah, dengan dosa-dosa kami, ya Allah. Engkau ampunlah dosa-dosa kami, ya Allah. Lembutkanlah hati kami, ya Allah. Engkau lembutkanlah hati kami, ya Allah. Hati kami yang kotor, ya Allah, dengan dosa-dosa, ya Allah. Engkau sucikanlah hati kami, ya Allah. Hati kami keras, ya Allah. Engkau lembutkanlah hati kami ini, ya Allah, dengan keberkatan Rasulullah SAW. Hiduplah kami dalam keadaan iman, matilah kami dalam keadaan la ilaha illallah. Engkau hidupkanlah kami di dunia dan di akhirat mencintai Rasul-Mu dan mencintai-Mu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, Kau selamatkanlah kami di dunia maupun di akhirat, ya Allah. Engkau akhirlah kalam kami dengan kalimah la ilaha illallah. Engkau selamatkanlah di alam barzakh kami, ya Allah. Di alam barzakh Engkau selamatkanlah kami, ya Allah. Sudilah kami diizinkan oleh-Mu, ya Allah, untuk menjawab soal-soal daripada soal munkar dan nakir, ya Allah. Janganlah azab kami, ya Allah. Ampunlah dosa-dosa kami, kedua ibu bapa kami, guru-guru kami dan sekalian muslimin dan muslimat, ya Allah. Ya Allah, bangunlah kami di akhirat dengan mendapat syafaat Rasul-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kau satukanlah kami di dunia dan di akhirat bersama dengan Rasul-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami sangat merindui Kaabah-Mu. Maka selepas daripada COVID-19 ini, ya Allah, angkatlah kami ke Mekah, ya Allah. Kami merindui Rasul-Mu, ya Allah. Engkau angkatlah kami menziarahi Rasul-Mu di Madinah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bangkitlah kami di akhirat bersama dengan Rasul-Mu, ya Allah, untuk kami layak mendapat syafaat pertolongan Rasul-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah tapak kaki kami di atas titik sirat dengan keberkatan junjungan mulia kami Nabi SAW. Dan izinlah kami boleh dapat meminum air telaga Haud, air telaga Kausar Nabi kami yang mulia SAW. Dan Engkau selamatkanlah kami supaya dapat kami masuk syurga bersama dengan Rasul-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, dengan keberkatan majlis pada malam ini, Kau izinkanlah kami berhimpun dengan Rasul-Mu di akhirat nanti, dan kami dapat mendengar sendiri daripada mulut Nabi kami tentang peristiwa Isra wal Mi'raj yang berlaku kepada batang tubuh Nabi kami yang mulia. Izinkanlah kami mendengar daripada mulut Nabi kami sendiri tentang peristiwa Isra wal Mi'raj ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf, saya terlewat